唱你是否在场。主生命是家是你在哪里？主生命是家是你在哪里？有时我一想到就颤抖，颤抖，颤抖。主生命是家是你在哪里？我的主必定是你在哪里？我的主必定是你在哪里？有时我一想到就颤抖，颤抖，颤抖。我的主必定是你在哪里？当救主复活时，你在哪里？当救主复活时，你在哪里？我心向主高声唱，荣耀，荣耀，荣耀。当救主复活时，你在哪里？感谢主的恩典。 Terima kasih atas anugerah Tuhan. 今天我们在纪念主的复活，可以回到主的圣殿中，一同来向他感恩。
Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan dan merayakan kebangkitannya. 我相信今天我们每个人都带着放乐的心情来敬拜主。 Saya yakin semua orang membawa hati yang sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. 每一次我们纪念主的复活，我们的信心再次被坚固起来。 Ketika kita sekali lagi memperingati kebangkitan Tuhan, iman kita sekali lagi dikuatkan. 因我们爱主的心，借着今天的复活节纪念，能够被眺望起来。 Kiranya hati kita yang mengasihi Tuhan boleh dikobarkan sekali lagi melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. 今天大家都相聚在一堂，一同来庆祝主的复活， Hari ini kita bersama-sama untuk merayakan kebangkitan Tuhan. 好不好？我们大家用短短的时间站起来，我们祝福我们左右的人，告诉他们说复活节快乐呀！ Apakah kita boleh berdiri menyapa orang di samping kita dan mengucapkan selamat Hari Paskah? 感谢主，看见大家笑容满面，可以彼此的祝福。 Terima kasih kepada Tuhan, kita boleh dengan muka berseri-seri untuk menyapa sesama. 今天我们要思想的题目就是转变的相遇。 Tema yang akan kita bahas hari ini adalah perjumpaan yang mentransformasi hidup. 整个戏剧的要重点呢是在一个名叫莫大拉玛利亚的一个女人身上。 Dan hal ini semua terjadi di seorang tokoh yaitu Maria Magdalena. 她很早就来到主的坟墓。 Dia pagi-pagi sudah sampai ke kubur Tuhan Yesus. 开始的时候她不明白为什么石头可以被挪开。 Pada awalnya dia tidak mengerti mengapa batu besar itu telah digulingkan. 她马上做了一个定论，一定是主的实体被人偷走了。 Dia segera mengambil suatu kesimpulan yaitu mayat Tuhan Yesus telah dicuri orang. 后来呢，主的门徒也来到坟墓来查看，是否真的是主的尸体被人偷走了。 Kemudian murid-murid Yesus yang lain juga datang ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat apakah benar tubuh Tuhan Yesus telah dicuri orang. 有2个门徒，一个是彼得，一个是主所爱的，就是约翰。 Ada 2 orang murid yaitu Simon Petrus dan murid yang dikasihi lainnya yaitu Yohanes. 彼得还是在犹豫不决的状况， Petrus masih di dalam kondisi yang sangsi-sangsi. 但是另外一个门徒，他看见了西马布，他看见了那国头巾呢，他就相信了。 Tetapi murid yang lain ketika dia melihat kain kafan dan kain peluh, dia langsung percaya. 但是圣经记载说，他们2个人就回去，没有什么作为。 Tetapi Alkitab mencatat kedua murid ini pulang dan tidak berbuat apa-apa. 当时他们的情况就好像很多今天的信徒一样。 Kondisi mereka saat itu sama seperti kebanyakan umat percaya zaman ini. 知道了主已经复活了， Tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 但是生命中没有多大的影响对他们生命没有多大的影响。 Tetapi tidak banyak mempengaruhi kehidupan kita. 不过玛利亚呢，她还是在坟墓里。 Tetapi Maria tetap tinggal di dalam kubur itu. 我请大家看这一幅图画。对不起。OK， 好，是，所以呢，她还是在坟墓里，要寻找，要知道主被放在哪里。 Dia masih tinggal di dalam kubur itu untuk mencari tahu tubuh Tuhan Yesus berada di mana. 我们接下去就看以下的经文，在约翰福音第20章第11到18节。 Mari kita bersama-sama melihat nas Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. 我们从12节开始念起，就见2个天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。 Kita baca dari ayat yang ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 天使对他说：“夫人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。” Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 说了这话就转过身来，说了这话就转过身来。 Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. 耶稣问他说：“说了这话就耶稣对他说，我们再看第四，我看不清。OK。耶稣说：“玛利亚，玛利亚。”他就转过来，用希伯来文对他说：“拉波尼，拉波尼的意思就是夫子的意思。” Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. 耶稣说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。他往我弟兄哪里去？告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。” Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 第18节最后的一节经文，莫大拉的玛利亚就去告诉门徒说：“我已经见了主。”他又将主对他说的话告诉他们。 Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. 弟兄姐妹，我们看看这个荧幕上的这个妇人呢。 Mari kita lihat wanita yang berada di layar. 这是在就是911事件过后的一个纪念馆。 Ini adalah monumen peringatan untuk peristiwa 911. 这个女人 非常伤心难过，想到在911事件离开世界的亲人呢。 Wanita ini sangat sedih sekali saat dia mengenang saudara-saudara dan orang-orang terkasihnya yang meninggal dunia di dalam peristiwa itu. 她不知道，我们不知道是不是她的儿女呢，或是她的先生，或是她所亲爱的人。 Kita tidak tahu apakah itu suaminya, anak-anaknya, atau orang-orang lain yang dikasihinya. 这是这个女人的生命，也就是今天世界上很多人的一个写照。 Tetapi gambar ini, kehidupan wanita ini adalah gambaran dari begitu banyak orang di dunia saat ini. 今天很多的人面对未来，感到非常的担忧，非常的担惊，非常的害怕。 Banyak sekali orang yang ketika menghadapi masa depan dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, dan ketidakpastian. 每一个人都会有像这个女人，有一天非常伤心难过，因为失去了他所爱的人。 Setiap orang pasti akan mengalami apa yang dialami oleh wanita ini, yaitu kehilangan seseorang yang dikasihi. 就好像当时的玛利亚一样， Sama seperti Maria pada waktu itu. 她不明白坟墓怎么能够是空的，她的结论：耶稣的尸体被人偷走了。 Dia tidak mengerti mengapa kubur Tuhan Yesus itu kosong, dan kesimpulannya adalah tubuh Tuhan Yesus telah dicuri orang. 那后来呢？她亲眼看见了那复活的主。 Namun akhirnya dia dengan mata kepala sendiri melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. 就开始了她生命的转变。 Maka hidupnya mulai berubah. 这就是我们今天的题目 Inilah transformative 的改变，生命的改变。 Inilah tema kita hari ini, yaitu perubahan hidup. 耶稣基督从死里复活，是人类唯一的一个盼望。 Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah pengharapan umat manusia yang satu-satunya. 没有一个消息在前无古人后无来人，没有一个人被传讲他复活战胜了死亡。 Di dalam sejarah umat manusia tidak pernah ada tercatat seorang pun yang pernah bangkit dari kematiannya. 耶稣是唯一我们人类的一个盼望。 Tuhan Yesuslah satu-satunya dan dialah pengharapan kita. 我想请大家看荧幕上的这一幅图画。 Mari kita lihat gambar yang di PPT. 请问大家一个问题好吗？ Numpang tanya, 你看这一幅图画，是从外面看进来呢，还是从里面
看出去。 Ketika Anda melihat gambar ini, Anda melihatnya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. 先仔细看啊，好好的仔细看，这幅图画呢是从外面看进来呢，或是从里面看出去？ Coba perhatikan baik-baik, gambar ini dilihat dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. 我给你们一些的看见。 Saya kasih sedikit clue. 如果说从外面看进来，就没有盼望了。 Kalau dilihat dari luar, maka tidak ada 哎 pengharapan. 呀，dilihat dari luar ke dalam 就没有盼望了， Kalau dilihat dari luar ke dalam, maka tidak ada pengharapan. 因为进到里面的人不能出去了，永远不能出去了。 Karena orang yang masuk ke dalam tidak bisa keluar lagi. 但是如果能够从里面看出去啊， Tetapi kalau bisa dilihat dari dalam keluar, 就还是看见光明的这个天空啊。 maka kita bisa melihat cahaya yang terang dari langit. 懂得美术的人就知道，这幅图画不是从外面看起来，是从里面看出去了。 Yang mengerti seni pasti tahu gambar ini bukan dilihat dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. 一个已经死了的人， Seseorang yang telah mati, 他永远是在里面，他没有办法看出去。 dia selama-lamanya di dalam kubur itu dan tidak dapat melihat keluar. 但是耶稣基督的复活突破了这死亡的暗影啊， Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus telah mendobrak kegelapan ini. 使里面的人啊可以看到外面。 Sehingga orang yang di dalam bisa melihat keluar. 当然，这个图画是一个仪表性的一个图画， Tentu gambar ini hanya sebuah ilustrasi. 但是这幅图画也形容了玛利亚当时的心情啊。 Tetapi gambar ini juga melukiskan perasaan Maria pada saat itu. 她很伤心难过，因为她所爱的耶稣死了。 Dia sangat bersedih karena Tuhan Yesus yang begitu dikasihinya telah mati. 她不明白耶稣的死是为了承担我们众人的罪孽。 Dia tidak mengerti kematian Tuhan Yesus adalah untuk menanggung dosa umat manusia. 第三天他还要复活， Dan bahwa 3 hari kemudian Tuhan Yesus akan bangkit. 但是当他看见了那复活的主，他遇到了那复活的主啊， Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, 他开始有生命的转变了。 maka hidupnya mulai berubah. 所以呢，我把今天我们所传讲的题目，也可以称为说哭泣的转变哭泣转变为见证了。 Maka tema hari ini juga boleh dikatakan sebagai perubahan dari air mata menjadi kesaksian. 玛利亚是全世界第一个见证耶稣复活的人。 Maria adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，我们已经很多年敬拜上帝， Saudara-saudari, kita telah percaya kepada Tuhan beberapa tahun dan sangat lama. 我们每一年都会纪念耶稣的复活。 Dan setiap tahun kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. 但是我们想到我们的岁月，也有很多令我们可能伤心难过、灰心失望的事。 Tetapi di dalam kehidupan kita banyak juga hal-hal yang membuat kita bersedih dan putus asa. 也有很多使我们过去难忘的一些问题和罪业记忆里。 Banyak sekali masalah-masalah dan ingatan-ingatan yang sulit kita lupakan. 有很多悔恨连连的事。 Dan banyak kepahitan di dalam hati kita. 如果耶稣真的已经复活了， Kalau Tuhan Yesus memang telah bangkit, 生命中没有比一个人死了以后可以复活来得更加重要。 tidak ada hal yang lebih penting lebih daripada kebangkitan Tuhan Yesus. 因为生命中失败成功都是转眼空啊。 Karena kesuksesan dan kegagalan di dalam hidup ini adalah hal yang biasa, sepele. 就很快就变成什么都没有了。 Dan sangat cepat berubah. 但是呢，当我们想到我们还有复活的盼望， Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita masih mempunyai pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, 我们就能够像玛利亚一样，虽然一生有很多的哭泣，有很多的眼泪，但是呢，我们的生命还是可以成为耶稣复活的见证。
Walaupun di dalam hidup kita sama seperti Maria, penuh dengan kesedihan dan penderitaan, tetapi masih saja boleh menjadi kesaksian untuk Tuhan Yesus. 我们不否认，我们信徒在世上也有苦难， Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita sebagai orang percaya hidup di dunia ini pasti mengalami penderitaan. 神也许可很多的伤心、难过的事情发生在我们生命的旅途中。 Tuhan juga mengizinkan banyak hal-hal dan penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita. 然而，如果我们心里不断的被耶稣的复活激励起来， Tetapi kalau hati kita terus disemangati oleh kebangkitan Tuhan Yesus, 我们的生命就好像从里面看出去， maka hidup kita seperti dari dalam melihat keluar. 我们永远是充满了盼望。 Dan hidup kita selalu penuh dengan pengharapan. 关键性在哪里呢？ Di mana kuncinya? 第一呢，就是我们与复活的主相遇了， Yang pertama adalah kita harus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. 就好像玛利亚一样， Sama seperti Maria. 她本来是哭哭啼啼的来到了坟墓， Sebenarnya dia datang ke kubur itu dengan penuh isak dan tangisan. 但是她遇到了那复活的主啊！ Tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. 没有一个问题比一个人复活来得更重要。 Tidak ada satu hal pun yang lebih penting daripada kebangkitan Tuhan Yesus. 我们的成功，我们的失败，我们的成功，我们的失败， Kesuksesan kita, kegagalan kita, 我们一生很多的坎坷，很多的困难，很多的痛苦， dan berbagai masalah dan penderitaan di dalam kehidupan kita 不会停留在坟墓里， tidak akan berhenti di dalam kubur itu. 因为我们有复活的盼望。 Karena kita ada pengharapan di dalam kebangkitan. 世界上有许多有钱有位的人， Di dunia ini banyak orang yang memiliki harta dan kedudukan. 但是如果最终只是停留在那只能够从外面看进来的坟墓， Tetapi jika hanya berhenti di tempat itu, maka itu hanyalah dari luar melihat ke dalam. 耶稣复活的那个早上，不是单单玛利亚，也包括耶稣的门徒，都是从外面看进来。 Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari itu, Maria dan termasuk murid-murid lainnya melihat kubur itu dari luar ke dalam. 但是玛利亚已经看见了那复活的主啊， Dan Maria telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. 她的眼泪转为了她生命的见证。 Maka air matanya telah berubah menjadi kesaksian hidupnya. 什么原因呢？ Apa penyebabnya? 因为她经历了主复活的大能。 Karena dia mengalami kekuasaan dari kebangkitan Tuhan Yesus. 她经历了主复活的大能。 Dia mengalami kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. 我认为基督徒的成败啊，非常在乎啊，他是否亲身经历的主的复活的大能。 Saya merasa sukses dan gagalnya seorang Kristen sangat tergantung apakah dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 无论我们前面的风雨如何，我们不知道， Kita tidak tahu apa yang akan dialami di dalam hidup kita. 但是主复活的大能不断的激励我们，不断的在给我们那种生命的盼望。 Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terus menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan. 没有一样的困难可以打倒我们， Tidak ada satu penderitaan pun yang dapat mengalahkan kita. 因为没有一个力量比耶稣复活来得更有能力。 Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 我们稍微反省一下， Mari kita menintrospeksi. 我们今天很多的灰心失望，是不是因为我们不相信主有复活的大能，能够支撑着我们在面对人生很多的问题有困难？ Banyak sekali dari kita yang sedang merasa sedih atau putus asa. Apakah karena kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan maut? 如果我们今天相信主复活的大能是那么的强大， Kalau hari ini kita percaya kepada kebesaran kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, 我们今天可以安然的度过任何的困境、任何的问题和困难。
maka kita bisa dengan damai sejahtera untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. 莫大拉的玛利亚成为了有史以来第一个传主复活的人。 Maria Magdalena juga menjadi orang pertama yang memberitakan Yesus sudah bangkit. 他知道主复活了， Dia tahu Tuhan Yesus telah bangkit. 他把复活的消息传给了常常跟耶稣在一起的门徒们。 Dan dia memberitakan hal ini kepada murid-murid Yesus. 不是主的门徒把复活的消息传给他， Bukan murid-murid Yesus yang memberitakan kebangkitan Yesus kepada dia. 是这个莫大拉的这个玛利亚，这个女人，她是第一个把耶稣复活的消息传给了耶稣的门徒们。 Tetapi malah Maria Magdalena lah yang menjadi orang pertama yang memberitakan berita Tuhan Yesus telah bangkit kepada murid-muridnya. 耶稣的复活对我们每一个人是那么的重要。 Kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting untuk kita setiap orang. 历史有史以来，人类不断的在探索死亡的后面是否含有生命。 Di dalam sejarah kehidupan manusia, orang selalu mau mencari tahu apa yang terjadi di balik kematian. 没有答案， Tidak ada jawaban. 但是圣经告诉我们，耶稣复活了。 Tetapi Alkitab memberitahukan kita Tuhan Yesus telah bangkit. 无论今天我们处在怎样的一个处境之下， Walaupun hari ini kita berada di dalam kondisi apapun, 我们需要这复活的盼望。 kita sangat memerlukan pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. 我今天介绍给大家4种人， Hari ini saya akan memperkenalkan 4 macam orang. 从图片你大概可以猜想到这4种人可以代表哪一类的人。 Dari gambar ini kita bisa menebak 4 macam orang ini adalah orang yang bagaimana. 第一种人 Orang yang kategori pertama 就是被祭司长、文士这些很有学问、很属灵的人可以取代，可以代表。 yaitu mewakili orang-orang Farisi, imam-imam besar yang mempunyai pengetahuan yang banyak dan sangat rohani. 他们有他们的立法，有他们的有关真理的记载。 Dan mereka sangat mengetahui tentang kebenaran dan hukum Taurat. 但是他们的生命没有耶稣的复活。 Tetapi tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. 所以虽然懂得真理、明白真理呢，但是没有生命。 Walaupun mereka mengetahui kebenaran, tetapi tidak terpancar di dalam kehidupan mereka. 是这一帮人把耶稣钉在十字架。 Orang-orang inilah yang menyalibkan Tuhan Yesus. 第二种人呢， Orang kategori kedua 就是比拉多。 yaitu Pontius Pilatus. 他明明知道耶稣没有犯过任何的罪案， Dia dengan jelas mengetahui Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa. 但是呢，他没有那个勇气来做出一个非常正确的决定。 Tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. 他把真理出卖了。 Dia telah mengkhianati kebenaran. 你知道他怎么决定耶稣的这个事情吗？ Anda tahu bagaimana cara dia mengadili Tuhan Yesus? 他问众人说： Dia bertanya kepada orang banyak. 我发现这个人没有犯什么错误。 Saya melihat orang ini tidak bersalah. 众人说钉他十字架， Orang banyak mengatakan salibkan dia. 不管是对错，钉他在十字架。 Baik dia tuh orang benar atau tidak benar, salibkan dia. 他做不出来一个决定。 Dia tidak dapat mengambil keputusan. 他有权柄， Dia mempunyai kuasa, 但是他没有公义。 tetapi dia tidak menggunakannya. 他的公义是在乎别人为他做出的决定。 Dia tidak ada keadilan dan keadilannya itu dipengaruhi oleh keputusan orang lain. 虽然他洗了手，Walaupun dia telah mencuci tangan, 我以这个人的我没有沾了这个人的血。 dia membasuh tangannya melambangkan darahnya tidak ada
tangannya tidak ada darah orang ini. 你们要承担这些罪。 Darahnya ditanggung oleh kalian 但 semua. 是他逃不过这个罪名， Tetapi dia tidak dapat terlepas dari dosa ini. 他有权柄，但没有公义。 Dia ada kuasa tetapi tidak ada keadilan. 第三种人呢， Orang jenis ketiga 就是群众， yaitu orang banyak. 群众是很多的人啊。 Orang banyak yaitu orang yang sangat banyak. 这些群众呢，他们根本不知道他们做了什么事啊。 Orang banyak ini tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. 但众人在喊叫的时候，他们也跟着喊叫。 Tetapi ketika orang lain ikut berteriak, mereka juga ikut berteriak. 他们是非没有分明。 Mereka tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah. 这一类的人呢、这一类的人可能今天在我们的世界里看得很多。 Orang semacam ini mungkin sangat banyak di masyarakat kita 是 sekarang. 容易被煽动的群众。 Dan mudah diprovokasi oleh orang lain. 第四种人很特殊， Orang jenis keempat itu sangat spesial. 他是巴拉巴。 Dia adalah Barabas. 这个人呢、罪恶连天啊， Orang ini orang yang penuh dengan dosa. 本来已经定了死罪， Sebenarnya dia sudah dihukum mati. 是他必须上到十字架上去。 Dialah yang harus mati disalibkan. 那一天，比拉多在众人面前给他们做了选择， Hari itu Pilatus di depan orang banyak memberikan pilihan kepada mereka. 你要巴拉巴被释放，还是耶稣被释放？ Kalian mau saya melepaskan Barabas atau Yesus Kristus? 群众是非没有分明， Dan orang banyak ini tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah. 加上那些宗教领袖，还是执着一定要把耶稣钉在十字架。 Dan bahkan juga pemimpin-pemimpin agama bersikeras harus menyalibkan Tuhan Yesus. 他们要释放巴拉巴， Mereka mau melepaskan Barabas. 这个巴拉巴本来是死路一条的， Barabas ini sebenarnya sudah harus mati. 他不知道为什么哪一天他被释放， Dia tidak mengerti mengapa hari itu dia dilepaskan. 他不认识耶稣啊， Dia tidak mengenal Yesus. 他也不明白为什么他能够被释放。 Dia juga tidak mengerti mengapa dia dilepaskan. 你知道这个巴拉巴是谁吗？ Anda tahu Barabas ini siapa? 你知道巴拉巴是谁吗？ Anda mengenal Barabas ini siapa? 巴拉巴就是你，就是我。 Barabas ini adalah saya dan kamu. 当我们还做罪人的时候啊， Ketika kita masih berdosa, 我们不明白 kita tidak mengerti 为什么耶稣要为我们钉在十字架。 mengapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib demi kita semua. 今天我们来到主的面前，我们感谢主。 Hari ini kita dapat datang ke hadirat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. 我们知道是我们必须承担这些罪， Kita tahu kitalah yang seharusnya menanggung dosa ini. 但是耶稣已经为我们承担了这些罪。 Tetapi Tuhan Yesus telah menanggung dosa. 圣经说他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。 Alkitab mencatat Tuhan Yesus telah disalibkan di atas kayu salib dan menanggung dosa umat 使我 manusia. 们虽然在罪中死啊，也得以在他衣上活。 Dan walaupun kita mati di dalam dosa kita, kita bisa dibenarkan oleh iman. 因他受的鞭伤，我们得了医治。 Oleh karena bilur-bilur yang di tubuhnya kita telah diobati. 我们是巴拉巴， Kita adalah Barabas. 这一生没有盼望， Sebenarnya di dalam hidup kita tidak ada pengharapan. 最终等着我们的是那个没有无声无息的那个，就是永恒的消失啊！ Yang menunggu kita adalah maut yang kekal. 但是耶稣不但承担了我们的罪啊， Tetapi Tuhan Yesus bukan saja menanggung dosa kita, 他也复活了。 Dia juga telah bangkit. 今天最关键性的问题，不是你已经到了礼拜堂多少年的时间， Masalah yang penting hari ini adalah bukanlah sudah berapa lama Anda telah datang ke gereja, 你懂得多少多的真理， atau Anda mengerti seberapa banyak pengetahuan firman Tuhan. 但是你是否
亲身经历到这一位复活的主啊。 Tetapi apakah kita sudah sendiri mengalami Tuhan Yesus yang telah bangkit? 有一个人叫保罗， Ada seorang yang bernama Paulus. 他本来叫做扫罗，后来叫做保罗。 Awalnya namanya Saulus, sekarang namanya Paulus. 他是逼迫教会的一个人， Dia adalah orang yang menganiaya orang percaya. 而他以为他做的是对了。 Dia mengira apa yang dia kerjakan itu benar. 但是有一天，在他生命里头中，他亲身遇到了耶稣这个救主。 Tetapi di dalam kehidupannya pada suatu hari dia sendiri langsung bertemu dengan Tuhan Yesus 他整个生命改变了。 dan kehidupannya berubah total. 他说了一句话，他说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且并且他所赐我的恩啊，他赐我的恩，不是突然的，我比众生徒格外的劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。” Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 如果今天我们很感恩，因为我们有这个复活的盼望。 Kalau hari ini kita sangat bersyukur dan mempunyai pengharapan di dalam kebangkitan, 我们可以像保罗说：“我今日成了何等样的人，不是因我比别人更好，这乃是神的恩才成的。” kita akan mengatakan seperti Paulus, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 今天无论你为主摆上了多少的代价， Hari ini walaupun kita telah mengorbankan seberapa banyak untuk Tuhan, 我们为主的施工奉献了多少多的金钱， kita telah mempersembahkan harta kekayaan kita seberapa banyak pun, 我们已背负了多少的劳苦，在主的服侍的工场上。 seberapa jerih lelah pun yang kita korbankan di dalam pelayanan kita, 都是恩典。 semuanya ini adalah anugerah. 我们永远不会觉得自己比别人更好。 Kita selama-lamanya tidak merasa kita sendiri yang baik. 还有很多我们可以纪念的人。 Dan masih banyak tokoh Alkitab lain. 我们纪念到这个撒该， Dan ada Zakheus. 这个是被众人恨恶的一个人啊。 Zakheus adalah orang yang sangat dibenci oleh orang banyak. 但是他遇到了耶稣啊， Tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus 整个生命改变了。 dan kehidupannya berubah total. 一个患了血肉病30多年的女人， Kemudian ada 10 seorang 多年的女人， wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. 那一天她遇到了耶稣啊， Hari itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 她只摸了耶稣的衣具， Dia menjamah jubah Tuhan Yesus. 她生命就改变了。 Maka hidupnya telah berubah. 一个犯罪的女人， Kemudian ada seorang wanita yang berdosa. 当她犯奸淫的时候被捉拿了， Ketika dia berzina, dia telah ditangkap. 众人把她带到耶稣的面前。 Orang banyak membawanya ke hadapan Tuhan Yesus. 像这样的女人应该怎么刑罚她？ Kita harus bagaimana menghakimi wanita seperti ini. 他们已经预备好要用乱世把这个女人打死了。 Mereka sudah bersiap-siap untuk menggunakan batu untuk melempari wanita ini. 圣经记载说，耶稣没有理会众人的问题，却在地上写字啊。 Di Alkitab dicatat, Tuhan Yesus tidak memperdulikan orang banyak, tetapi menulis di tanah. 没有人知道他在写什么东西， Tidak ada orang yang tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. 圣经没有记载。 Dan di Alkitab tidak ada dicatat. 但是有人认为，耶稣是把每一个人心中隐藏的罪写出来。 Tetapi ada yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus menuliskan semua dosa-dosa yang mungkin timbul di hati setiap manusia. 我们看众人只不过是外面所可以看得见的， Ketika kita melihat orang banyak, kita hanya bisa melihat dari penampilan luarnya. 但是耶稣看见的是我们里面的生命隐藏的黑暗。
Tetapi Tuhan Yesus dapat melihat kegelapan yang berada di dalam hati kita. 所以众人就没有一个人用石头打这个女人。 Maka orang banyak tidak ada satupun yang berani menggunakan batu untuk melempari wanita ini. 只有耶稣在那里。 Hanya Yesus sendiri yang berdiri di sana. 耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，不要再犯罪了。” Tuhan Yesus mengatakan dia juga tidak akan menghakimi wanita ini dan membiarkannya pergi. 我所亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 这一些人可能可以代表世界上很多的人。 orang-orang ini boleh melambangkan orang-orang di dunia pada zaman ini. 我们每一个人的生命都是有问题的生命， Di dalam kehidupan kita, setiap orang pastilah ada masalah. 关键性的问题啊，关键性的问题 Tetapi masalah yang paling penting, 就是我们是否遇见了主。 apakah kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus? 他复活了， Dia telah bangkit. 他给我们生命的那个盼望。 Dia telah memberikan pengharapan di dalam hidup kita. 我们的生命是从里面从里面的坟墓看到外面的生命。 Kehidupan kita adalah kehidupan yang dari dalam kubur melihat keluar. 我们的生命是有盼望的生命。 Kehidupan kita adalah kehidupan yang mempunyai pengharapan. 玛利亚知道耶稣复活了， Maria mengetahui Tuhan Yesus telah bangkit. 她过去有她生命的黑暗， Dia telah melepaskan kegelapan di dalam hidupnya. 她曾经伤心难过，因为耶稣已经死在十字架。 Sebelumnya dia sangat bersedih karena Tuhan Yesus mati disalibkan. 但是因为耶稣的盼望， Tetapi sekarang Yesus bangkit, dia telah mempunyai harapan. 耶稣的复活，使她从哭泣转变成为一个见证人。 Kebangkitan Tuhan Yesus membuat air matanya berubah menjadi kesaksian. 我们要为主的复活做出怎么样的一个见证呢？ Bagaimana cara kita untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus? 哥林多前书第15章第3、第4节告诉我们， Di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan, 我当日所领受的，又传给你们的，就是这基督照圣经所说的，为你们的罪死了，又照而且又照圣经所说的第3天他复活了。 sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 今天的复活节再次提醒我们， Di hari Paskah ini sekali lagi mengingatkan kita, 我们今天是有盼望，因为耶稣，我们今天的盼望是因为耶稣复活了。 pengharapan kita hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 但愿我们的生命也成为一个见证耶稣复活的人。 Kiranya hidup kita juga bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. 有一首歌就说这么的说，因为耶稣复活了，所以我有盼望。 Ada sebuah lagu yang mengatakan, karena Tuhan Yesus hidup, maka saya mempunyai pengharapan. 今天我们要因为耶稣的复活，我们继续的唱出我们生命的见证来。 Karena kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, marilah hidup kita juga menyanyikan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. 无论在怎么样的一个处境之下，我们是有盼望的人。 Di dalam kondisi apapun kita ada pengharapan. 这个叫Gloria 的这个女人， Wanita yang bernama Gloria ini, 她在最困难、最痛苦的时候， 他在最困难、最痛苦的时候， pada saat dia sangat menderita, 当他生命走到了山穷水尽的时候， ketika di dalam hidupnya dia merasa putus asa, 当他没有任何的盼望的， ketika dia sudah putus harapan, 他写了这一首歌。 dia menuliskan lagu ini. 他说：“因为主复活，我有了盼望。” Dia mengatakan karena Tuhan Yesus hidup, maka dia ada pengharapan. 这一首诗歌在我们的晨曦档里面。 Dan lagu ini ada di dalam kertas acara kita. 因为主复活，我有了盼望。
Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita mempunyai pengharapan. 因他活着，好不好？我们就以这首诗歌成为我们今天给我们一个生命的一个激励。 Marilah kita menggunakan lagu ini untuk mengingatkan kita sekali 在 lagi. 我们的次序单里面，最后的一首《因他活着》， Lagu terakhir di dalam kertas acara kita. 因他活着，明天有了盼望。 Karena dia hidup, maka saya ada harapan untuk hari esok. 神子耶稣，将死在世界，一直拯救世上罪人，为赎我罪，钉十字架，空的坟墓，却证明救主人活着，因为主活着，活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道。 掌光明天，生命充满了希望，因他活着。我们站起来，感恩唱这首歌。 Mari kita berdiri dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur menyanyikan lagu ini. 唱第一节，神子耶稣，ayat pertama。 神子耶稣，将死在世界，因此拯救世上罪人，为赎我罪，注定是舍家，空的坟墓。 人活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道，他掌光明。 生命充满了希望，因他活着。我们一起祷告，向主感恩。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，感谢你的恩典。 Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada anugerah-Mu. 玛利亚从哭泣转变成为她生命的见证。 Air mata Maria telah berubah menjadi kesaksian hidupnya. 因他遇到了复活的主。 Karena dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. 主啊，今天我们不否认，我们也有很多伤心难过，像玛利亚的问题。 Tuhan Yesus, hari ini kita juga sama seperti Maria mengalami banyak sekali penderitaan dan hal-hal yang membuat kita sedih. 我们每一年都庆祝纪念主你的复活。 Kita datang untuk merayakan hari Paskah kebangkitan-Mu Tuhan. 我们恳求你复活的大能充满我们的生命， Kiranya kuasa kebangkitan-Mu memenuhi hidup kami, 激励我们， menguatkan kami, 让我们能够用生命传扬主你复活的见证， agar hidup kami bisa menjadi kesaksian akan kebangkitan-Mu. 让今天许多在伤心难过、灰心失望的人， Hari ini banyak orang yang berada di dalam kondisi sedih dan putus asa. 也让他们因为我们生命的见证，他们有转变的相依。 Kiranya melalui kesaksian hidup kami, hidup mereka juga boleh berubah.
他们遇到了你复活的主。 Mereka juga boleh bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit. 我们过去有很多的失败， Di masa lalu kita mengalami banyak sekali 所以 kegagalan. 你今天在我们纪念你的复活的时候， Hari ini pada saat kami merayakan kebangkitan-Mu, 恳求你再次坚固我们的信心， kami mohon kuatkanlah iman kami sekali lagi. 让我们再次能够挺起身来，为主你的复活传扬、赞美你，传扬这生命的见证。 Agar kami boleh dibangkitkan dan sekali lagi pergi untuk memberitakan berita kebangkitan-Mu. 愿天父你这样的恩待我们， Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami. 也愿主你对我们每个人说话。 Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita setiap orang. 今天无论你要跟我们说什么话， Apapun itu ya Tuhan, 让我们今天能够带着这样的一个信心，回到我们每一个人的地方， kiranya kita boleh membawa iman ini pulang ke tempat kita masing-masing. 在我们所在之处见证主你的复活。 Di tempat kita masing-masing kita boleh membuat kesaksian akan kebangkitan-Mu. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. 阿门。